Assalamualaikum. Hai. Tengah jam sekarang, so boleh tengok handphone. Nak cerita pasal bowel preparation. So sebelum ni saya pernah cerita pasal kolonoskopi dekat YouTube ML Studio. Saya ada cerita pasal kanser usus. So kanser usus ni nak tahu kena buat kolonoskopi. Satu wayar panjang, ujung ni tu ada kamera. So sebelum kita buat kolonoskopi, ada beberapa perkara yang kena tahu. Kita buat preparation sebelum kita buat kolonoskopi. Sebab kolonoskopi ni kita masuk kamera. Bila masuk ujung kamera tu, kita nak pastikan kamera tu tak terhalang oleh benda-benda yang bukan-bukan. Najis lah, taik-taik tu, kita kena make sure clear habis. So sebelum kita buat kolonoskopi, kita akan bagi preparation dekat patient. Kita akan bagi ubat. Lepas ambil ubat tu akan berak-berak. So warning. Lepas ambil ubat tu memang akan buang air besar, akan cirit-birit, keluar dia lawas lah, macam julap kot. Saya pun tak pasti, tapi orang kata julap lah. Dia bagi lawas. So lepas makan ubat tu memang akan berak. Apa yang kita nak, memang kita nak macam tu. Keluarkan habis semua supaya dalam usus tu kosong. Hanya yang tinggal mungkin air sikit-sikit ataupun dinding lumen tu lah, kita panggil dinding tu, dinding usus tu saja. Itu yang kita nak tengok. Bila daripada situ kita dapat tahu dinding tu ada polip ke, ada diverticular ke, atau ada narrowing ke, ataupun ada tumor ke, kanser usus. Kita perlu tengok usus yang tak ada najis, kosong. So preparation dia macam mana? Ada beberapa perkara yang kita kena tahu sebelum kita buat kolonoskopi. So saya nak cerita pasal preparation, bowel prep. Sebelum tu, siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Tolong member kan. Okey, bowel prep biasanya kita akan bagikan kepada patient satu pamphlet brochure ni pasal bowel prep. Kalau korang tak dapat, kalau patient-patient tak dapat, korang boleh minta. Lagi bagus kalau pergi klinik tu ada teman lah. Kalau orang tua-tua ada teman, supaya apa yang doktor explain tu nak faham dan boleh ajar kepada warga tua lah biasanya. So kalau tak dapat explanation yang baik, brochure pamphlet ni, ini saya nak explain betul-betul. Contoh dia macam ni. Ni brochure ni ada dua helai lah, depan belakang. So ini kita punya usus besar ni. Okey, saya lukis sikit. Akan masuk kamera, masuk ke kiri, naik, lepas tu melintang, lepas tu dia turun. Ini rectum, ini sigmoid colon, ini descending colon. Okey, sepatutnya menurun lah, padam. Dia tukar jadi kuning. Menurun, descending colon. Ini transverse colon. Yang ni ascending colon. Cecum kat sini. Cecum kat sini. Kemudian ni appendix. Lepas tu kat sini ada sambungan dengan usus kecil lah. So kita nak masuk dalam kamera ikut bawah ni. Ni ikut bawah ni, ikut garis merah ni lah. So kita nak tengok sampai ke sebelah kanan, bahagian perut sebelah kanan ni, ujung ni. Okey, contoh dia adalah macam ni. So contoh lah, kita bagi 30 hari bulan 9 2020. Biasanya pukul 8 pagi, datang awal, datang dalam pukul 7.30 macam tu. Sebab pendaftaran semua, siapa datang awal dia akan buat dulu. Okey, siapa yang duduk jauh, tu kena arrange awal-awal lah, kena plan betul-betul perjalanan anda. Kita tengok apa arahan dia. Okey, arahan ni kita tukar warna biru. Okey, arahan 2 hari sebelum. 2 hari sebelum iaitu 28 lah. 28 hari bulan 9. Okey, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat? 2 hari sebelum pemeriksaan, makan makanan yang rendah serat. So makanan yang rendah serat ni yang kurang fiber lah. Elakkan makan buah-buahan. Ini sayur-sayuran, daging merah, roti yang tinggi dalam serat, kuih muih, mana ada fiber tinggi tu, kalau boleh elakkan. Okey, kita padam lah, tak boleh nak gerak pula. Okey, ni jangan minum atau makan makanan yang mengandungi biji-bijian.
Ni kena elakkan supaya waktu kita skop nanti tak ada nampak benda-benda biji-biji ni lah. So apa yang boleh makan apa? Kita tukar pen hijau yang boleh makan. Okey, boleh makan susu, telur, ikan, ayam, roti putih, madu, jam. Ini 2 hari sebelum. So kalau sehari sebelum, maksudnya ini 30 kan. So sehari sebelum maksudnya 29 hari bulan 9. Yang boleh makan atau minum air kosong, jus buah-buahan yang telah ditapis. Ini yang kalau boleh yang tak ada serat lah. Kalau minum air oren tu, oren yang dah yang tak ada pulp apa semua tu, kan ada oren yang ada pulp kan. Tak apa jenama oren ni, tak dapat sponsor. Air kanji, ni yang boleh lah. Kopi tanpa susu, teh tanpa susu. Ini sepatutnya buat tanda right ni. Ni boleh. Okey, minuman ringan tanpa pewarna merah ataupun ungu. Actually warna-warna ni kalau boleh kurangkan, jangan ambil supaya nanti tak adalah berwarna-warna kat dalam tu. Nanti gambar tu susah masuk dalam kamera ni. Nanti susah ada warna-warna, agak-agak kosong, bobo kosong. Ini supaya ada energi sikit lah. Energi. Kalau ambil air putih je nanti kan tak ada tenaga pula kan. So yang tak boleh pada hari 29 ni, yang tak boleh minuman yang warna-warna lah, ungu atau merah ni. Sebab takut nanti bila kita nampak dalam kamera tu nampak macam ini darah ke, ataupun apa ke, ataupun dinding nampak tak sihat ke. Padahal pewarna. So susu, sayur-sayuran, makanan biji-bijian, buah-buahan ni dah tak payah minum dah, tak payah makan dah pada hari 29 hari bulan 9, maksudnya sehari sebelum ni lah. Sehari sebelum. Okey, cara pengambilan oral fluid. Oral fluid ni adalah ubat untuk lawas. Inilah orang panggil julap kot kan. Saya pun tak tahulah julap ni apa. Dos pertama pukul 2 petang. Dos kedua pukul 6 petang. Pukul 6 petang ni dos kedua. Okey. So yang pertama tadi macam mana nak buat? Macam mana cara dia? Minum minuman ni 45 ml dikali, dia bagi satu botol. Botol ubat tu dicampurkan dengan air, setengah gelas air kosong, jus atau minuman ringan. So bolehlah campur dengan air-air apa yang sedap, yang boleh masuk tekak lah. Campur dengan 45 ml ubat tadi, ubat untuk lawas berak tu. Lepas tu minum air kosong dengan banyak, sekurang-kurangnya 3 gelas ni untuk kasih yang kata flush lah. So bila ubat tadi campur air, campur dengan air kosong, dia akan flush keluar habis semua. Memang akan ada dalam masa 30 minit hingga 6 jam tu akan ada cirit birit, supaya dapat keluar lah. Macam saya cakap tadi lah, najis-najis tu dapat keluar. Dos kedua pukul 6 petang, satu hari sebelum lah. 29 hari bulan 9. Sebab tadi kita 30 hari bulan 9 kita nak buat kan. So 20 hari bulan 9, dos pertama pukul 2 petang, dos kedua pukul 6 petang. Cara yang sama. Ini supaya berada berdekatan dengan tandas ni. Senang sikit lah, tak ada berterabur nanti. Jangan makan selepas jam 12 tengah hari, tetapi anda boleh terus minum air. Jika anda menjalankan 2 prosedur serentak iaitu OGDS dan kolonoskopi, anda dikendaki sambung di muka surat selepasnya. Berpuasa jam 12 tengah malam sebelum prosedur. Ini kalau buat OGDS. So kalau masuk skop ikut atas, OGDS nama dia. Kalau ikut bawah, okey, atas OGDS, bawah kolonoskopi. So OGDS ni tak boleh makan apa-apa waktu malam tu, supaya waktu bila masuk skop tu tak ada nampak apa. Biasa kita nampak waktu buat skop OGDS ni ada kacang lah, sayur lah, apalah.
Bila tanya, puasa doktor, puasa. Tapi bila tengok, ini baru makan ni, sarapan tadi saya ada makan bihun sikit pagi tadi doktor. Aduh, bihun pula. Tak boleh, ni kena puasa. Kalau nak buat GDS kena puasa. Kalau buat kolono tak payah puasa. Tapi minum air kosong lah macam tadi. Okey. So, 2 jenis ubat untuk membersihkan kolon, Oralfleet dan Fortran. Ini doktor yang akan bagi. Kadang-kadang doktor bagi Fortran, Oralfleet, kadang-kadang doktor bagi Fortran. Kalau Oralfleet tadi, inilah tadi macam cakap tadi, pukul 2, pukul 6, Fleet 45, campur air setengah cawan, lepas tu minum air banyak-banyak. Okey, kalau Fortran pula, Fortran ni dia macam paket lah, sachet apa nama dia? Dia macam apa, kuku bima apa semua tu lah. Campur dengan air 1 liter, 500 ml 1 liter, 2 gelas air. So 1 bungkus ni campur dengan air 1 liter lah. Minum pukul 4, pukul 6, pukul 8. Ini kalau Fortran ni, jangan confuse pula. Okey. Ciri-ciri akan berlaku dan pengeluaran najis akan menjadi cecair kekuningan. Kalau tak ada jadi warna cecair kekuningan ni, maksudnya belum betul-betul clear lagi. Biasanya sampai putih clear, air yang berak keluar tu warna putih. Okey. So, harap semua faham, semua jelas. Boleh passing, share kat kawan-kawan yang lain, share dekat ahli keluarga, saudara mara yang lain, dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.